Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Miss Karen. Kami dari kumpulan Blackpink ingin membuat presentation tentang Muzium Negara. Ini adalah nama ahli kumpulan kami. Muzium Negara adalah sebuah bangunan yang bercirikan seni bina Melayu tradisional yang berdiri teguh di Bandaraya Kuala Lumpur. Muzium Negara telah dinaik taraf pada tahun 2000, tampil lebih menarik dan interaktif dalam membawa pengunjung merokai sejarah Malaysia. Muzium Negara diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Muzium Negara juga diketuai oleh seorang pengarah. Objektif Muzium Negara. Objektif Muzium Negara adalah untuk menjalankan aktiviti pemuziuman seperti menyelidik, mengumpul, merekod dan menerbitkan segala khazanah warisan sejarah negara, mempamerkan dan memanfaatkan bahan artifak warisan sejarah negara bagi tujuan pendidikan masyarakat ke arah pembinaan jati diri dan pembangunan bangsa dan negara, menjadikannya sebagai salah satu produk pelancongan negara. Sejarah penubuhan negara, Muzium Negara. Sejarah penubuhan Muzium Negara bermula pada tahun 1883 apabila pemerintah British menubuhkan Muzium Perak di Taiping. Diikuti dengan penubuhan Muzium Sarawak di Kuching pada tahun 1888 dan kemudian Muzium Selangor pada tahun 1899. Pembinaan Muzium Negara telah dimulakan pada tahun 1962 dan pada 31 Ogos 1963. Muzium Negara akhirnya siap sepenuhnya dan dirasmikan oleh YDPA ke-11 iaitu Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamulat. Pemilihan reka bentuk Muzium Negara bercirikan elemen estetik dan ukiran bangunan Istana Melayu tradisional. Reka bentuk ini dipilih oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Disokong oleh 26 batang tiang konkrit yang telah diubah suai bagi mengekalkan ciri-ciri Istana Melayu. Konsep 26 batang ini berdasarkan gabungan 13 tiang yang terdapat pada bahagian timur dan 13 tiang pada bahagian barat. Bangunan iaitu melambangkan Malaysia dibentuk daripada 13 buah negeri. Seterusnya. Untuk maklumat penubuhan Muzium Negara, idea dan inisiatif telah ditubuhkan YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj untuk pelukis dan arkitek Encik Ho Kok Ho. Untuk ukuran bangunan iaitu 362 kaki kali 124 kaki. Untuk pembinaan bermula di tapak Muzium Negara sementara pada tahun 1962. Untuk perasmian pula iaitu pada 31 Ogos 1963 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 3. Next. Untuk perubahan pentadbiran pengurusan Muzium Negara, seperti yang kita lihat seperti di jadual 1 iaitu Muzium Negara di bawah pengurusan jabatan. Pada tahun 1906, Muzium Negara telah dikenali sebagai Muzium Negara. Dan pada tahun 1974 dikenali sebagai Jabatan Muzium, 1992 dikenali sebagai Jabatan Muzium dan Antikulti, dan pada tahun 2006 dikenali sebagai Jabatan Muzium Malaysia. Bagi jadual 2 iaitu Muzium Negara di bawah pengurusan kementerian. Pada tahun 1963, ia dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, KKBS. Dan pada tahun-tahun berikutnya iaitu pada tahun 2020 iaitu sekarang, ia dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia, KPK atau dikenali sebagai MOTEK.
Seperti yang kita lihat, yaitu Carta Organisasi Muzium Negara, ia diketuai oleh Ketua Pengarah, diikuti Pengarah, Pembantu Pribadi, dan Timbalan Pengarah. Di bawah pameran, himat serantau, penyelidikan dan dokumentasi, serta pengurusan harta dan bangunan. Seperti yang kita lihat, berikut merupakan carta organisasi untuk Muzium Negara. Jabatan Muzium Negara telah bekerjasama dengan beberapa pihak kepentingan iaitu key stakeholders. Yang pertama ialah Jemaah Menteri. Yang kedua ialah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta penyelidikan, penggiat industri, orang awam, muzium negeri, muzium-muzium negeri dan juga institusi pemuziuman. Next. Pandangan Jabatan Muzium Negara persepsi muzium ini kepada pengunjung kerana terletak berhampiran dengan destinasi pelancongan lain yang terkenal seperti Masjid Negara dan juga Taman Burung. Ia biasanya lebih rendah dalam senarai keutamaan pelancong berbanding dengan pelancong lain destinasi. Selain itu juga, lokasi muzium ini sukar diakses seperti yang dinyatakan oleh beberapa pengunjung bahawa pemandu teksi mereka juga tidak mengetahui lokasinya. Next. Yang kedua ialah pembelajaran. Sebilangan besar pengunjung muzium mengetahui tentangnya dari laman web pelancongan seperti TripAdvisor di mana muzium ini dinilai tinggi oleh orang yang pernah mengunjunginya. Yang ketiga ialah motivasi dan keperluan. Muzium ini akan menjadi sumber maklumat bagi para pengunjung sama ada sebagai pengetahuan atau bahan kajian. Muzium ini juga bagi para pengunjung di mana pengalaman mereka berada akan dapat belajar dan bersenang-senang sambil merasai sejarah undang-undang negara berkuatkuasaan. Yang keempat ialah sikap dan kepribadian. Muzium ini juga melayani orang-orang yang secara semula jadi yang ingin tahu tentang perkara di sekeliling mereka. Muzium ini juga memberikan pengalaman yang menarik dan juga menyeronokkan pengunjung akan koleksi-koleksi yang terdapat di Muzium Negara. Yang kelima ialah cara hidup. Pengunjung yang berkunjung ke muzium adalah bagi golongan berpendapatan sederhana di mana para pengunjung mempunyai pendapatan tambahan untuk memperoleh kemewahan seperti lawatan ke muzium. Para pelawat juga mahir dalam teknologi yang dapat menggunakan alat seperti telefon bimbit dan juga internet semasa melawat muzium. Next. Deskripsi bisnes Jabatan Muzium Negara. Yang pertama ialah Jabatan Muzium Malaysia ataupun Jabatan Muzium Negara adalah merupakan Jabatan Kerajaan Malaysia. Jabatan ini terletak di Jalan Damansara, Tasik Perdana, Kuala Lumpur. Muzium ini juga bertanggungjawab dalam memelihara ataupun memelihara serta menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah budaya dan juga persekitaran semula jadi. Jabatan ini juga bertanggungjawab mengatur muzium-muzium di bawah pentadbirannya serta memberikan pakar dan khidmat nasihat kepada muzium dan juga pentadbiran. Yang keempat ialah mendidik masyarakat umum dalam penggunaan pameran, seminar, persidangan dan forum. Sekian, terima kasih. Seterusnya, perkhidmatan wajib Muzium Negara ada 4 iaitu koleksi. Jabatan Muzium Negara menyimpan banyak koleksi untuk tujuan tersebut seperti pemeliharaan, penyelidikan dan pendidikan mengenai artifak dalam signifikasi spesimen yang terdapat di negara ini. Yang kedua, pemeliharaan. Jabatan Muzium Negara bertanggungjawab memelihara, menjaga koleksi-koleksi jabatan melalui penyelidikan dan pemeliharaan artifak. Yang ketiga, penyelidikan. Jabatan Muzium Negara bertanggungjawab dalam
meneliti dokumentasi dan menerbitkan penemuan oleh Jabatan Muzium Negara. Yang keempat, pameran merupakan salah satu fungsi teras Jabatan Muzium Negara dan adalah penggerak utama dalam industri pelancongan. Seterusnya, unit pendidikan dan hikmat serantah. Ada 3, hikmat nasihat untuk aktiviti pendidikan, lawatan berpandu ke pameran tetap Muzium Negara, aktiviti pendidikan dan program awam untuk pihak sekolah, IPTA, IPTS, dan agensi kerajaan, agensi swasta dan badan bukan kerajaan. Unit pameran pula, unit ini berperanan menjalankan pameran sementara bertema di Dewan Tengah secara berkala. Selain memberi hikmat nasihat dalam pengisian dan teknik pameran, unit ini turut menawarkan perkhidmatan pameran bergerak untuk sekolah, institusi pengajian tinggi awam, institusi pengajian tinggi swasta, serta agensi-agensi kerajaan dan swasta. Unit penyelidikan dan dokumentasi ada 3, yaitu memberi hikmat nasihat kepada para penyelidik yang melakukan penyelidikan di Muzium Negara. Yang kedua, rujukan Muzium Negara menyediakan maklumat dan sumber rujukan Muzium Negara. Yang ketiga, bersedia bekerja sama melaksanakan aktiviti penyelidikan dengan pihak sekolah, IPTA, IPTS, serta agensi-agensi kerajaan dan swasta. Ini merupakan beberapa strategik yang digunapakai oleh Muzium Negara bagi menghadapi cabaran pandemik COVID-19, iaitu ada 5 strategik. Yang pertama, rancangan untuk mengadakan lawatan maya di galeri muzium yang terpilih dalam pelbagai bentuk bahasa. Lawatan Inggeris dan Perancis dilakukan ke 4 galeri utama Muzium Negara dan hanya pada pameran-pameran yang telah terpilih. Yang ketiga, merekodkan lawatan dalam bahasa Inggeris dan Perancis yang akan dilampirkan ke dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang keempat, membenarkan maksimum 100 orang pengunjung dalam satu masa. Akhir sekali, menetapkan syarat had umur untuk kemasukan lawatan ke Muzium Negara dengan mengikut patuhan SOP yang telah ditetapkan.